Selain daripada mereka dapat hidu bau kemenyan yang sangat kuat tu, pada masa yang sama juga mereka semua ni dapat dengar bunyi muzik yang sangat kuat. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang beberapa kejadian seram yang berkaitan dengan hantu yang menari dekat atas jalan. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk kisah kali ini sebenarnya dikongsikan oleh Jonathan, yang mana Jonathan ni merupakan berdarah kacukan 3 bangsa. Sebabnya mak dia adalah kacukan Malaysia dengan Thailand, manakala ayah dia pula adalah daripada Germany. Jadinya Jonathan ni dia kacukan 3 bangsa lah, Malaysia, Thailand dan juga Germany. Nak dijadikan cerita, pada satu hari dalam 2 minggu sebelum Raya Haji macam tu, mereka ni bercuti dekat Malaysia. Dan mereka decide untuk pergi beraya dekat Thailand bersama dengan family daripada sebelah sana lah. Nak dijadikan cerita, pada satu hari Jonathan ni dia pergi melepak bersama dengan 4 kawan rapat dia yang berada dekat Thailand. Kawan dia tu nama ada Ilham, Non, Iman dan juga Napat. Mereka ni merupakan orang Melayu tetapi duduk dekat Thailand. Jadinya bila dah lama tak jumpa kan, dan sesekali bila jumpa balik ni, mereka pun decide untuk pergilah melepak dekat satu kedai roti ni. Jadi disebabkan oleh kedai roti tu mungkinlah berdekatan sangat dengan rumah diorang semua ni, mereka pergi sana tak naik motor. Mereka pergi dengan berjalan kaki. Untuk pengetahuan korang, salah seorang daripada kawan kepada Jonathan ni, nama dia Iman tu, dia merupakan anak ustaz. Dan kawan dia ni mempunyai kelebihan yang mana dia ni hijab terbuka. Jadi dia boleh nampak alam di sebalik yang mana kita tak nampak. Jadinya bila mereka melepak dekat kedai tu, sesekali mereka adalah menceritakan tentang kisah-kisah mistik. Biasalah kan, kita kalau bila melepak dengan kawan, sesekali akan terkeluarlah kisah-kisah seram. Mereka kongsi-kongsi semua itu kan. Sampailah tiba-tiba salah seorang daripada kawan mereka yang Pika cakap terbuka hijab, iaitu Iman tu tadi, dia diam je tau. Sebab rupa-rupanya dia ada nampak sesuatu. Lepas tu Iman ni pun cakap sebenarnya dekat belakang tu ada satu hantu ni yang diberikan nama hantu Namrum, yang mana hantu tu dia tengah menari dekat belakang dia orang yang tengah lepak ni, menari dekat atas jalan. Jadi mereka semua ni bila dengar si Iman tu cakap macam tu, mereka rasa yang Iman ni tengah merepek lah kan, mungkin bergurau. So mereka gelak je lah. Sampailah tiba-tiba kan, semua antara mereka ni dapat hidu bau kemenyan yang sangat kuat. Kata dia, bau kemenyan tu adalah kemenyan yang selalu digunakan oleh orang yang beragama Buddha. Selain daripada mereka dapat hidu bau kemenyan yang sangat kuat tu, pada masa yang sama juga mereka semua ni dapat dengar bunyi muzik yang sangat kuat. Jadinya masa tu mereka agak pelik lah, sebab dekat kawasan perumahan yang tempat diorang pergi melepak tu, dekat kawasan kedai tu, yang ada rumah orang yang beragama Buddha ada dalam 2-3 rumah macam tu je. Dan selebihnya adalah rumah orang yang beragama Islam. Jadinya muzik yang diorang dengar tu macam muzik yang selalu kita dengar kalau macam kita tengok cerita Thailand yang ada macam tarian-tarian semua tu kan. Muzik macam tu lah yang diorang dengar. Memang kuat sangat. Sampailah salah seorang daripada kawan diorang ni dah rasa pelik. Lepas tu dia pun azan sekuat mungkin. Tetapi semakin kuat dia azan, semakin kuat pula bunyi muzik tu tadi. Dan lagi menyeramkan, selain daripada bunyi muzik, lepas tu ada bau kemenyan tu kan, mereka juga boleh nampak makhluk tu tengah menari dekat atas jalan tau. Dia kata nama hantu tu dikenali sebagai hantu Namrum. So bila mereka semua ni dah tahu memang betul ada hantu yang tengah menari kan. Tadi mula-mula diorang ketawa, diorang ingatkan yang si Iman tu bergurau je. Sekarang bila semua memang dah tahu ada hantu tu dekat belakang diorang semua tu, jadi mereka semua pun terus melarikan diri daripada kawasan tu dan mereka pun pergilah ke rumah Ilham dalam keadaan ketakutan. So itu tadi adalah kisah seram yang pertama daripada Jonathan, yang mana kejadian seram tu berlaku kepada dia dan juga kawan-kawan dia kan. So sekarang kita akan masuk ke kisah seram kedua daripada Jonathan pula.
Untuk kisah yang kedua berlaku dekat Jonathan ni, berlaku betul-betul pada malam raya. Kata Jonathan, biasanya malam sebelum raya haji, biasanya memang dia suka pergi tidur dekat rumah Aki dengan Wan dia. Aki dengan Wan dia ni merupakan moyang kepada Jonathan, yang mana mereka ni berusia dalam 75 plus macam tu. Dan walaupun mereka ni telah pun berusia, tapi mereka berdua ni masih lagi mempunyai kesihatan yang sangat-sangat bagus. Dan Aki dengan Wan dia ni juga, rumah dia tu sangat besar tau. Berada betul-betul dekat sebelah masjid. Dan lagi satu pula, walaupun mereka ni berbangsa Melayu, orang Thailand, tapi Aki dengan Wan dia ni merupakan seorang yang memang pakar dalam ilmu perubatan Islam. Maksudnya Tok Bomoh perubatan Islam. Jadi pada malam tu, Jonathan ni kan dia nak pergi melepak dengan kawan-kawan dia. Jadi Aki dengan Wan dia pun panggil lah Jonathan. Dia bagi pesanan lah dekat Jonathan. Aki bagi cincin dekat Jonathan. Dia kata, pakailah cincin ni sebab cincin ni boleh menghindari Jonathan daripada gangguan makhluk halus. Manakala si Wan ni pula pesan, dia kata kalau nak balik lewat malam, tengah malam ke apa, mulut tu pastikan jangan celupar. Lepas tu jangan tegur bukan-bukan. Dan tak lama selepas tu, Aki dengan Wan pun cakap lah dekat Jonathan, tak apalah kalau macam tu kan. Diorang dah bagi cincin, diorang dah bagi nasihat dekat Jonathan ni. Dan lepas tu mereka pun cakap, tak apalah kalau macam tu, pergilah. Lagipun Aki dengan Wan ni nak pergi jumpa pesakit, sebab dia macam nak pergi berubat pesakit lah pada malam tu kan. So Jonathan ni pun keluarlah pergi melepak dengan kawan-kawan dia. Ada 4 orang kawan dia tu kan. Dan bila lepas habis lepak semua, dia kata masa tu jam menunjukkan pukul 12.30 malam waktu Thailand, lebih kurang dalam pukul 1.30 malam waktu Malaysia. Jadinya mereka ni kan duduk dekat satu kawasan perkampungan yang sama. So mereka semua ni decide untuk pada malam raya tu untuk pergi beramai-ramai tidur dekat rumah Aki si Jonathan ni. Kan Pika ada bagi tahu tadi rumah Aki tu sangat besar kan. Lagipun duduk dekat satu kawasan yang sama ni, tak ada masalah pun kalau macam esok bangun pagi nak sambut raya sama-sama apa semua kan. So mereka ni bila berjalan, mereka kata tak adalah takut sangat sebab walaupun masa tu dah tengah malam, tapi sebab malam raya ada lagi macam jiran-jiran semua tu kan. Sampailah mereka ni tiba dekat satu kawasan yang mana mereka kena melintasi kawasan semak. Lepas tu Jonathan ni pun cakap lah, bestnya lah kan kat sini ada banyak pokok-pokok, bestnya kalau kita boleh tidur dekat atas pokok tu. Dan bila Jonathan ni dia cakap macam tu, semua kawan-kawan dia ni mendiamkan diri tau. Jadi Jonathan pun cakap lah, korang ni kenapa diam kan, janganlah buat diam-diam macam tu, sebab macam takut lah kan, tiba-tiba seram pula bila kita cakap something, lepas tu kawan kita macam diam gitu. Dan masa tu walaupun kawan dia semua mendiamkan diri, mereka pun terus berjalan je lah kan. Sampailah tiba-tiba mereka semua ni dapat mendengar satu suara perempuan ketawa mengilai yang datangnya daripada arah pokok. Dan bila mereka tengok saja ke arah pokok tu, mereka nampak ada seorang perempuan yang memakai baju putih tengah mengilai. Lepas tu perempuan tu duduk goyang-goyang pokok tu tau. Kemudian salah seorang daripada kawan dia iaitu Nampat ni pun cakap lah dekat Kak Ponti tu. Dia kata, tak apa, kita abaikan dia sebab tu adalah Pontianak. Kita biarkan je sebab dia pun makhluk Allah, jadi kita tak perlu takut. Manakala si Non ni pula cakaplah dekat Kak Ponti tu, kau nak apa daripada kami? Jangan ganggu kami. Sekali Kak Ponti tu pun balas. Dia kata, aku ni datang sebab nak tengok budak yang baru balik daripada luar negara tu je. Masa budak tu kecil-kecil dulu, aku pernah bagi dekat dia gula-gula, tapi dia buat tak tahu je. Jadi aku pun menangis lah sebab sedih. Maksudnya dekat sini Kak Ponti tu refer budak tu yang baru balik pada luar negara tu kan. Maksudnya budak tu adalah si Jonathan lah. Dia kan baru balik pada Germany. Jadi bila diorang dengar je macam tu kan, mereka semua ni terus berlari sekuat hati. Dan pada masa yang sama Kak Ponti tu duk mengilai dengan duk kejar diorang daripada belakang tau. Benda tu terbang daripada belakang. Lepas tu benda tu pun cakap lah, korang nak pergi rumah orang tua tu ke? Orang tua tu tak suka pun. Dia cakap macam tu. Dan selepas tu Kak Ponti tu pun ketawa mengilai lagi sekali. Jadi masa ni korang bayangkanlah perasaan budak-budak tu semua kan, sambil duk berlari dalam keadaan ketakutan, kena kejar lagi dengan Kak Ponti kat belakang tu. Lepas tu bila mereka toleh apa semua, diorang nampak bukan setakat Kak Ponti tau, tapi ada juga pocong yang tengah mengejar diorang daripada belakang. Terus mereka ni berlari sekuat hati lagi. Dan Alhamdulillah dekat depan tu sekali diorang ternampak Aki tengah tunggu diorang semua ni dekat, betul-betul dekat depan masjid. Lepas tu Aki tu pun macam menjerit lah, cakap dekat dia orang kan, tak apa masuk cepat dekat dalam rumah
sebab Aki ni akan bantu untuk halau makhluk tu semua, kan. Lepas tu Aki tu cakap lah, kenapa korang keluar juga, kan dah tahu ni malam Jumaat. Lagipun dekat kawasan tu memang banyak sangat gangguan. Benda tu rupa-rupanya memang suka sangat ganggu orang yang nak pergi ke masjid dan sebagainya ni. Kalau waktu malam Jumaat memang dia suka sangat ganggu orang-orang kampung dekat kawasan tu. Cumanya kan dekat sini, selepas daripada Aki berjaya menghalau makhluk tu semua, Aki ni terkejut tau, sebab dia tengok dekat tangan si Jonathan ni ada cincin. Lepas tu dia pun tanyalah Jonathan, daripada mana kau dapat cincin tu? Lepas tu Jonathan ni cakap lah, kan Aki yang bagi cincin ni dekat dia, sebab tu dia pakai. Lepas tu Wan pun ada pesan, jangan celupar, kena jaga adab semua ni, kan. So dekat sini Aki ni pelik. Sebabnya kata Aki, cincin tu rupa-rupanya dia dah buang sebulan yang lepas. So sekarang, siapa yang bagi cincin tu dekat Jonathan? Sedangkan masa Jonathan kata dia nak keluar, nak pergi melepak tu, Aki dengan Wan dia ni dah tak ada dekat rumah. Mereka berdua dah pun pergi dekat rumah pesakit dah pun. So siapa yang menjelma sebagai Aki dengan Wan, lepas tu bagi Jonathan pakai cincin tu? Cumanya dekat sini, Alhamdulillah, sebabnya Aki dengan Wan kan dia adalah Tok Bomoh perubatan Islam. Jadi dia tahu cara-cara untuk menghalau benda tu. Jadi maksud dekat sini mungkin Kak Ponti tu lah kot menjelma sebagai Aki dengan Wan. Biasalah kan, makhluk halus ni memang dia boleh berupa dalam pelbagai jenis bentuk, kan. Jadinya lepas Aki dengan Wan ni berjaya pulihkan Jonathan, Alhamdulillah dia memang pulih sepenuhnya. Dan tak lama selepas tu, dalam raya keempat macam tu, Jonathan ni pun baliklah semula. Tinggalkanlah Aki dengan Wan, kan, balik semula ke negara dia lah. So, kisah dia memang agak unik sebab dia melibatkan kisah seram yang berlaku dekat negara seberang. Tapi apapun, Rika ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Jonathan kerana sudi untuk berikan kisah ini kepada Pika dan juga semua viewers yang lain. So, apa pandangan korang tentang kisah seram yang berlaku dekat Thailand ni? Seperti biasalah, Pika nak tahu dan tolonglah komen di bawah. So, itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video. So, see you soon. Bye.